Waalaikumsalam Cik Kes. Bang Syukur. Hari ni kita pergi basic ke? Ya, bagi siapa yang berminat boleh hantar yang saya sebut hari tu. XLI tu due date dia tengah malam ni. Besok kita start group tu. Ramai yang hantar. Saya ingat tak ramai. 100 lebih orang hantar. Pingsan juga saya nak go through satu-satu. Tapi good. Bagus. Respon bagus. Saya ingat tak ramai. So bagi saya separuh hari, satu hari besok, dan saya akan tengok. Sebab tujuan tu bukan untuk mengajar, tapi saya akan tunjuklah yang bagaimana anda analisa dan benda-benda tu lah. Okey, baiklah kita mula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menyertai webinar kita di XM Malaysia. Petang ini kita akan balik kepada asas, Waalaikumsalam Fi, iaitu analisa pasaran, asas yang perlu anda kuasai. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul, saya seorang full-time investor dan dalam retail trading saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Jadi hari ini kita akan balik kepada topik asas, apa yang anda perlu tahu apabila anda membuat analisa. Jadi, hai Ronald, khabar baik. Okey, bila kita membuat analisa, basic dia kita trade dekat chart. I know there are 4 types of analysis. Kita ada yang pertama adalah, kalau kita nak cerita jenis analisa, kita ada fundamental analysis, iaitu melihat kepada asas-asas daripada sudut kualitatif dan kuantitatif apabila menganalisa pasaran. Ini adalah fundamental analysis. Yang kedua, kita ada sentiment analysis, memahami apa mood dalam pasaran, apakah perasaan market participant, dan ini basically dua benda ni basically adalah apa yang mempengaruhi why price move lah, why the factor why. Ini adalah faktor why. Okey. Dan yang ketiga adalah kepada technical analysis. Technical analysis melihat kepada level-level dalam pasaran, where are the important levels. Okey. Satu lagi analisa apa dia? Saya pun dah lupa. Fundamental, sentiment, technical. Satu lagi apa dia? Ada 4. Satu lagi. Petang-petang jarang. Intermarket analysis. Satu lagi adalah intermarket analysis. Hari ini kita tak ada analisa pasaran, Gusmin. Kita cuma cerita pasal cerita ni. Jadi hari ini contohnya macam stimulus, macam apa tu semua sentimen dan juga kepada fundamental. Itu adalah ni. Hari ini kita akan cerita lebih kepada bagaimana kita nak analisa pasaran, dan kita akan lihat a few contoh. Dan satu lagi adalah intermarket analysis, melihat kepada bagaimana pergerakan satu instrumen mempengaruhi instrumen yang lain. So untuk bagi saya gabungkan dua benda ini. Where ini adalah where dua benda ni saya gabungkan. Saya buat macam ni. Bila anda bercakap mengenai trading, you are more towards here. Ini lebih kepada trading.
Tapi bila anda bercakap mengenai investment, you are more kepada this side. Mana satu yang betul, dua-dua betul, don't worry. Tetapi ada perbezaan dia. Ini lebih apabila anda bercerita mengenai anda membuat investment. Apa beza dia? Apa beza besar dia? Beza besar dia adalah daripada sudut penggunaan leverage. Apabila anda invest, you are not talking about using leverage. Maksudnya anda memang mempunyai equity yang cukup sehinggalah apa-apa instrumen ataupun apa yang anda laburkan pergi, unless dia pergi kosong. Itu adalah investment. Anda tiada faktor leverage. Tapi apabila anda bercakap dari trading, khususnya apabila anda bercakap dari trading forex, sebabnya kalau anda bercakap mengenai kontrak, katalah anda membeli kontrak Euro USD, okey, dan harga semasa adalah kita ambillah 1.15, okey. Apa maksud dia? Anda kena faham, bila kita bercakap mengenai Euro USD, ini adalah 1 euro dibeli menggunakan US dollar. Apabila anda long, anda sebenarnya membeli 1 euro pada harga berapa USD. Okey. Jadi dalam kes ini 1 euro, macam mana logo dia? 1 euro lah adalah sama dengan 1.15 US dollar. Okey. Apabila anda membeli satu standard lot, maksudnya 100,000 unit, 100,000 euro lah dalam erti kata lain, 100,000 euro, anda memerlukan 115,000 US dollar. US dollar. Ini maksud dia. Jadi ini hanya adalah untuk membuka satu lot. Tetapi di pihak broker, apa yang berlaku, dia ada something yang dipanggil sebagai margin requirement dan juga leverage. Ini maksudnya berapa sebenarnya modal yang anda perlukan untuk membuka satu lot, contohnya satu lot Euro USD tadi Jadi ada perbezaan ni, tetapi kebanyakannya di peringkat broker dia adalah sama. Kalau kita tengok dekat XM, ni adalah dekat XM, anda boleh lihat benda ni. Bila kita bercakap mengenai dagangan forex, okey, bila kita bercakap mengenai margin requirement, mana yang tulis margin requirement? Berapa margin requirement? Kita ada ramai XM punya staff hari ni. Berapa margin requirement? Dia tanya direct kepada dia orang. Margin requirement untuk buka satu tu. Mana dia? Mana info dia? Tak apa. Basic dia benda ni lah. Maksudnya kalau anda betul-betul tak nak menggunakan leverage, you will need this much. Untuk buka satu lot. Unless Euro USD tu pergi kosong, of which tak terbayang, ataupun mata wang tu di cancel ke, yes, dibahagi. 115,000 bahagi dengan leverage. Jadi itu jumlah yang anda perlukan dalam akaun anda lah. Jadi kalau anda tak pakai leverage, anda memang perlukan untuk buka satu lot, unit 115,000. Kalau anda menggunakan 888, 115,000 bahagi dengan 888. Jadi anda dapatlah berapa yang anda perlukan untuk buka. Okey, itu the idea. Tetapi di sinilah kenapa bila sebagai trader, kalau anda trading, saya lebih menekankan kepada technical analysis dan intermarket analysis. Okey, itu mukadimah kita, itu permulaan kita untuk hari ini. Jadi asas dia adalah benda ni. Fahamkan market structure.
Apa yang dimaksudkan, Akmal? Oh, okey. Calculator margin, tak apa. Faham yang tu je lah. Maksudnya apa-apa hal pun anda tak dapat sebabnya anda menggunakan leverage. Itu beza dia di antara trading dan juga terutamanya bagi trading forex. Biarpun anda ambil 1.2 ke, 1.5 ke, 1.100 ke, 1.88 ke, ada yang sampai 2,000, 3,000 unlimited leverage pun ada. Tapi cerita dia, benda tu adalah anda menggunakan leverage. So kemungkinan untuk hilang ataupun rugi dalam satu posisi itu ada. Bukannya nak kata kalau anda tak guna leverage tak boleh hilang. Contohnya kalau anda meletakkan untuk saham, ada kemungkinan syarikat tu bankrupt. Itu tetap ada. Okey. Jadi dalam analisa, yang pertama anda kena kuasai ilmu mengenai technical analysis. Okey, basic dia adalah ini, market structure. Simple. Bagi yang dekat XM punya ni, kita dah tunjukkan semalam. Bagi yang dah ikut webinar, you might recall yang ini. Bagi yang pertama kali ikut, mungkin anda pertama kali tengok benda ni. Basic dia, apabila kita bercakap mengenai trending market, ini adalah trending market, anda akan nampak clear separation, clear price separation, dan jangka masa untuk dia trending tu dia cepat. Dia pergi cepat, dia naik. Maksudnya kalau anda lukis support resistance ni tak banyak line. Sikit je line dia. Tapi bila market dalam keadaan ranging, bila anda lukis support resistance, dia banyak overlap. Sini ke, dia banyak tempat. Okay, simple. When you open any chart, bila anda buka any chart, anda nampak yang contoh dia macam ni. Contoh dia macam ni, ini adalah ranging market. Clear kan? Dan bila anda nampak dia macam ni, ini adalah trending market. Simple je. Kalau anda nampak dia ni biasanya lama. Ini biasanya lama. Bila dia buat trending, dia cepat je dia dah pergi. Cepat je dia pergi. Lepas tu dia ranging balik. Nampak? Ini ranging balik. Ranging balik. Tak ada trend yang jelas. Tapi bila anda pergi ke ni ranging. The whole thing adalah ranging. Tapi bila dia trending, dia cepat pergi. Ini adalah cepat dia pergi. Okey. Itu I hope itu simple. Anda buka mana-mana chart. Nak tengok dekat chart mana, tak kisah. Tak kisah. Lepas ni saya ceritakan kenapa. Anda tengok yang ni, ini trending. Kalau dalam masa few second anda tak nampak macam ni, dia gerak macam ni, ini trending up ke dia sideways? Kalau ada soalan macam tu, itu bukan trending. Simple. Kalau any chart yang anda buka dan kalau anda require second soalan, ini trending ke tak ni? Itu bukan trending. Simple. Dalam masa kurang sesaat, anda tak kata ini naik ke turun, tak nampak. Itu ranging. Itu ranging. Boleh? Okey. Itu paling simple dia. Mata kasar je, simple. Okey. Ini adalah untuk market. Ini asas, Ini asas. Sebab apa kita perlu tahu benda tu? Sebab inilah yang penting dalam wave theory. Okey. Untuk wave theory ni, saya akan tinggalkan nota ni dalam grup Telegram. Bagi siapa yang tak ada lagi dalam grup Telegram, anda tengok saya punya wall dekat Facebook lepas ni. Aminul, tolong tag saya dan letak dekat Facebook. Sekali lagi, tolong lepas tu bagi siapa yang tak ada dalam grup Telegram tu boleh ni, sebab saya akan kongsikan dekat situ. Okey. Refer nota ni sebabnya kalau cerita pasal yang macam ni payah nak ingat. Yang saya nak tunjukkan adalah benda-benda ni. Baik kita direct pergi dekat chat. Saya lebih percaya kepada benda tu lah. Biar benda yang kita nampak depan mata kita, senang sikit nak belajar. Okey. Asas dalam wave theory ataupun lebih dikenali sebagai Elliott wave adalah benda ni.
bila kita nampak market yang trending, dia akan bergerak dalam 5 wave. Ini adalah 5 wave dan dikenali sebagai impulsif, impulse wave, impulse motif wave, simple. Okey, dan ini akan di-mark sebagai menggunakan nombor 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Okey, dan juga 5. Cerita dia, bila anda nampak impulsif ni, syarat dia adalah Liana, tengok dekat Facebook saya, nanti Akmal, bukan Akmal, nanti Aminul akan post, tag saya, join kat situ. Saya tak dapat ambil nama seorang-seorang. Boleh? Link group. Okey, ataupun tengok yang ni ya. Sekejap, ini adalah link group CTFX. Sekejap, paste. Okey, ataupun tekan klik kat situ. Okey, bila anda join group tu, bagi salam ke, cakap hi ke, lepas tu delete balik kalau tak nak. Okey, sebab ada bot. Okey, this is the idea di mana kita akan nampak dekat RSI, anda boleh gunakan setting default. Saya gunakan 13. Sama je, tak kisah. Sebab guna 13 adalah default dia 14. Okey, saya nak tengok momentum. Oops. Okey, cerita dia, dekat RSI pun akan menunjukkan pergerakan serupa. Ya, maksudnya macam ni. Dia akan buat pergerakan high, 1 ni. Okey, 1. Lepas tu 2, sharp. 2 ni sharp. Lepas tu 3 yang paling tinggi. 3 ni yang paling tinggi. Lepas tu 4. Okey. Dan 5 ada divergence. Ni lebih kurang bentuk dalam RSI lah. Kita tengok kepada chart yang hidup. Kita tengok chart yang hidup. Ni adalah chart yang saya lukis. Okey. Jadi kalau anda nampak sini 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi kalau anda nampak dekat RSI, dia akan basically membuat lebih kurang sama. Ini 1, ini 2, 3 yang paling tinggi belakang ni, 3 yang paling tinggi. Okey, 4 dan 5 berlakunya divergence. Nampak? 5. Kita ambil lah chart mana-mana pun belakang ni 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni 1, 2 ni tak nampak sekarang ni kepada time frame kecil tapi benda yang sama. Anda akan nampak di sini dari sini 1, 2, 3 yang paling tinggi, 3 paling tinggi, 4, 5 ni questionable sebab dia tak ada divergence. Tapi itu that's the basic concept lah. Okey. Bang Syukur, NZD, yes. Tahu. Hari ni saya tak kita tak akan analisa yang macam tu. Hari ni kita akan lebih kepada yang cerita macam ni. Hari Isnin kita cerita pasal NZD lah, AUD lah, USD CAD lah, kenapa chart tu macam tu, kenapa tak macam ni. Tu hari Isnin. Hari ni kalau saya nak tengok satu-satu chart tak habis topik kita pada hari ni. Okey. Hari Isnin, Rizal soalan ni tanya saya pada hari Isnin. Okey. Hari ni kalau saya nak tengok satu-satu chart macam tu kita tak habis topik kita. Kita ada sejam. Okey. Jadi ini adalah untuk idea di sebalik. Tetapi ingat, indikator ni cuma sebagai reference. Kalau I hope you faham apa dimaksudkan dekat situ, Bang Syukur. Tujuan kita melihat yang ni adalah sebagai reference. Contoh yang saya tunjukkan tadi, yang belakang ni nampak tak dia tak ada divergence? Kan? Ini tak ada divergence. Tak ada divergence kan? Ini adalah paling tinggi. Okey? Ini adalah paling tinggi. Tetapi yang penting dalam Elliott Wave adalah kepada structure 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 1 dia structure. Bukan yang lain-lain ni sebagai panduan.
Contohnya kepada RSI, kepada FIBO, itu sebagai panduan. Kalau kita main lukis saja ikut struktur, bila dia tengah bergerak macam ni, kat depan macam ni, kita tak tahu apa degree dia. Faham? Jadi dengan menggunakan RSI itu at least memberikan idea kepada anda, sebab yang ini dekat time frame H1 tak ada divergence. Bila anda masuk ke time frame kecil yang 5 tadi dekat 1, dekat sini kita ada divergence. Nampak? Boleh? Okey. 5 ni ada divergence. Dia paling tinggi dekat sini, 3. Jadi konsep di sebalik yang ni adalah kepada multi time frame. Tapi tak kisah. Saya nak tunjukkan yang asas dahulu. Fahamkan yang ini di mana 3 adalah yang tertinggi. Boleh? Adalah yang tertinggi. Tetapi yang pentingnya adalah kepada structure. Sebab itu dekat ni tadi saya informkan, saya sebut pasal structure dahulu, bukannya kepada FIBO, kepada RSI. Bila selesai saya sebut pasal structure, then kita cerita pasal momentum. Yang kita cerita tadi adalah momentum, iaitu kepada RSI ni. Ini momentum. Jadi syarat dia yang pertama adalah dia ada structure, yang kedua adalah momentum, yang ketiga adalah level. Okey. Ini syarat-syarat dalam elite wave. Jadi apa yang dimaksudkan dengan structure tu? 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada hukum-hukum dia bila kita bercakap mengenai impulse. Yang pertama, wave 1 ni idea dia very sharp ataupun dia tak jelas sangat pergerakan dia. Itu sifat wave 1. Sifat wave 2, ini semua dalam nota, ini semua dalam nota di belakang-belakang ni. Ada dalam nota ni. Anda baca dekat situ. Wave 2 dia biasanya adalah satu sharp correction, di mana bila kita tarik Fibonacci retracement daripada permulaan trend ke atas ini, wave 2 biasanya melebihi 50% Fibonacci extension. Fibonacci extension ditarik dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Kalau dia daripada atas ke bawah, dia daripada kiri ke kanan juga, bukan dari kanan ke kiri. Okey, itu adalah sifat wave 2. Sifat wave 3. Wave 3 tak boleh paling pendek. Fibo retracement. Wave 3 tak boleh yang paling pendek. Okey. Nombor 4, wave 4 biasanya shallow retracement. Maksudnya kalau kita tarik dia kepada 3 ni, dia biasanya tidak melebihi 50%. Don't worry apa nak tulis ni, sebab semua tu ada dalam nota. Okey, saya nak anda tengok je. Saya nak anda tengok je. Okey, ni wave 4. Dan dan satu lagi syarat wave 4, dia tak boleh masuk dalam wave 1. Kalau itu berlaku, ini sama ada correction ataupun benda lain yang dikenali sebagai diagonal. Tak apa. Fahamkan yang impulse ni dahulu. Okey. Dan wave 5 akan biasanya, syarat yang saya gunakan biasanya akan mempunyai divergence. Itu sebagai panduan, itu bukan syarat. Boleh Bang Syukur? Faham? Bila kita nak lukis, sebab dia tengah berjalan, kita tak tahu. Contohnya macam NZD, USD. Saya tahu apa yang anda maksudkan. Tapi cerita dia, wave dia tak habis lagi. Kat atas tu tak habis lagi. Jadi kita letakkan berdasarkan structure dahulu.
sebab ada complete 5 wave. I know what you mean. Okay? Jadi apa dia? Ini adalah sifat-sifat, ini adalah apa yang membentuk satu impulsif structure. Maksudnya satu trend. Bila benda tu tengah berjalan, contohnya kita ada macam kita ambil lah apa-apa lain. Apa yang tengah trending. Kita ambil kepada gold dekat daily. Kita ambil dekat chart kosong lah. Gold dekat daily. Okey, ini adalah gold dekat daily. Okey. Ini dekat daily untuk gold. Okey. Bila kita nampak satu yang tengah berjalan, ni adalah trend yang tengah develop dan ini low dia. Ini adalah kawasan low dia. Okey. Jadi bila kita ada benda yang tengah berjalan macam ni, bila selagi kita nampak momentum dia tidak berlaku divergence. Kalau anda tengok gold ni dekat daily, ini adalah yang paling tinggi kan. Sejak daripada starting dia, sejak daripada permulaan trend dia, ini yang paling low. Okay. Kita ada high dekat sini. Kita ada high yang pertama dekat sini. Sejak daripada tu, tengok. Ni adalah sini. Okay. Kita ada yang ini tembus. Okey, adakah wave ni dah habis ke tak? Itu soalan saya. Okey, kita tak dapat tolak kemungkinan bahawa ini mungkin cuma satu A, B dan C. Tak apa. Tapi cerita dia, kita ada momentum. Nampak tak? Ini ada momentum. Adakah trend ni dah bertukar? Sebagai trader, cerita pasal apa ke, saya tak peduli. Cerita pasal Fed ke, cerita pasal minyak ke, apa ke, saya tak peduli. Trade apa yang anda nampak. Apa yang kita nampak, pergerakan dia yang ini datang dengan momentum. Macam mana kita tahu? RSI, Relative Strength Indicator, menyatakan bahawa trend ni masih lagi ke atas. Di mana kita ada melakukan higher high. Ini yang paling tinggi ya, dalam dia punya momentum. Yang sini. Sebelum dia retrace balik ini. Ya. Okey, ini dekat daily. Okey, maksudnya kita berada dekat sini. Yang ini. Kita berada dekat sini. Ataupun kalau dekat chart, kita berada dekat sini. Faham? Boleh? Ini contohnya dekat gold. Di mana sini adalah 3. Sini adalah 3. Saya ambil kepada 3 yang color biru. Okey. Ini adalah 3. Boleh? Ada soalan? Ini adalah 3. Sebab ini. Ini yang kita nampak. Tak kisahlah cerita fundamental ke, cerita sentimen ke. Apa yang kita nampak, ini momentum yang paling tinggi. Ini satu trend. Sini adalah 3 kita. Faham? Boleh? Okey, kat mana 1, kat mana 2, simple. Kita tengok daripada lekuk ni, kat mana yang paling tinggi dia, ini 1. Ini 1. Ini dan ini 2. Bawah sekali, letakkan. Ini anda punya 2. Oops. Ini anda punya 2. Boleh?
Boleh? Okey. Apa yang kita tahu pasal trend tadi? Fibo retracement selepas wave 3 ambil dari lowest 2016 untuk gold. Tak kisah. Jangan dulu. Saya nak tunjukkan yang asas ni dahulu. Jangan lompat dulu. Satu-satu. Sebab ada orang yang baru ikut. Bang Syukur, kena faham. Hari Sabtu ni kita tak ni. Hari Sabtu kita cerita pasal yang asas dahulu. Ada soalan setakat ini. Ingat. Satu trend. Ini trend ke tak? Sekali imbas, anda katakan ini trend, ini ranging market ke, ini trending market. Kita ada clear separation, kita ada momentum, dan jelas ini adalah satu trend. Bila kita bercakap ni satu trend, dengan momentum yang tinggi, kita dan dia belum melakukan divergence, kita expect, kita jangkakan di sini akan membuat pergerakan macam ni. 4 dan satu lagi 5, di mana kalau ini berlaku, dekat RSI akan membentuk pergerakan macam ni. Melakukan satu divergence. Ada soalan setakat ni? Saya tak nak cerita hari ni, oh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A, B, C, tak guna. Kita nak tahu, nak buy ke nak sell. Macam mana kita nak buat analisa. Itu tujuan dia hari ni. Simple enough? Ui, ramai hari ni, tak ada soalan ke? Modak, Iqmal, Fendi, Zamzam, Zamani, Mudin, Mazuki, ada soalan? Semua okey Semua okey Simple konsep kan? Simple konsep. Okey? Jadi, ini daily bang. Saya trade dekat H1. Tak ada masalah. 1, 2 dan 3. Kita tengok dulu Ini 1, 2 dan 3 saya nak tunjukkan. Ni boleh kira sampai cat 5 saat pun anda boleh buat. Boleh, tak ada masalah. Kalau anda nak cat 5 saat ataupun tick cat boleh, tapi banyak kerja lah. Okey. Nasihat saya mulakan daripada time frame besar. Mulakan daripada weekly. Lepas tu anda turun. Tapi saya rasa ini cukup mudah. Anda ambil dan jelas dia mula trend dari mana. Yes, cantik soalan Fikri. Saya pun hampir lupa. Katalah dekat atas ni dia buat high balik. Lebih tinggi daripada ni. 3 kita transfer ke situ. Boleh? 3 kita transfer ke situ. Tapi bila anda trade, katalah anda trade dekat daily ni, anda tak cari sebarang pergerakan untuk short. Anda cuma cari untuk long. Trend anda adalah long. Faham? Anda dah dapat trend dia. Jadi anda tahu apa nak buat. Selagi dia tak tembus dekat daily ni, selagi dia tak tembus bawah ni kat daily lah takkanlah kita ni jauhnya bang. Ya, lepas ni kita pergi kepada time frame yang lebih kecil. Okey. Selagi dia tak tembus lain ni dekat daily, ini adalah semua ni against this low adalah long. Boleh? Faham? Selagi dia tak tembus bawah ini. 1040 ni kat daily. Tahu. Okey. Kat daily bolehlah sembang ya. Ini daily. Kita turun kepada time frame H4 pula. Okey, ni dekat H4. Okey. Ni dekat H4, ni 3 kita dalam daily tadi. Dapatkan 3 ni je. Yang lain-lain anda tak peduli. Kalau saya tanya sekarang ni, di H4, ini uptrend ke downtrend? Di H4, ini uptrend ke? Masih uptrend kan? Dia tak ada membuat lower low kan?
DH4. Okey, DH4. Jadi anda cuma tengok yang ini sahaja, DH4. Ingat, bila kita bercakap mengenai dia trending tadi, dia ada 5 wave. 3 akan ada RSI yang paling tinggi. 2, momentum yang kuat, dia punya RSI tu pun kuat. Anda tengok balik kepada gold ni. Anda tengok kepada daily yang kita tandakan 2 tadi. Mana 2 kita? Cari dulu. 2 kita, RSI dia pun kuat. Ini 2. Dia tak boleh RSI yang kecil-kecil ni. Lekuk dia mungkin kecil, tapi dia punya RSI tu besar. Itu wave 2. Okey. Dan untuk completekan dia ada 5 wave. Untuk kita jangka dia complete, kita tengok ada berlakunya divergence ni. Yes. Dalam correction. Okey. Ini adalah untuk pergerakan impulse. Untuk pergerakan impulse. Okey. Sebelum kita masuk kepada correction, ada tak soalan mengenai impulse ni? Impulse ini adalah asas. Ini adalah impulse. Ini adalah impulse, ya. Impulsif. Impulse, bahasa buku dia impulse. Ada tak soalan mengenai yang ini? Macam mana dia tengok je, mudah. Macam mana kita nak tahu dia divergence bila anda nampak yang ini dia tidak membuat high. Price membuat higher high, lepas tu indikator dia tidak break high kat sini, then itu adalah satu divergence. Boleh mudah? Kalau dia tak buat high kat sini, maksudnya ini. Saya buang. Yang ini dia tak tembus atas ni. Itu adalah divergence. Boleh? Boleh? Katalah kita nampak macam ni, dia bergerak kan. Dalam time frame kecil dia buat 1, 2, 3, 4, 5. Dalam time frame kecil ada divergence. Dekat sini pun dia tak tembus atas. Itu adalah satu jangkaan bahawa dia akan membuat reversal. Motif wave sama. Impulse motif sama. Berbanding retrace wave 2. Wave 2 secara asasnya, wave 2 saya tak gunakan something yang dia panggil alternation. Dalam Elliott wave ada something dia panggil alternation, di mana kalau wave 2 ni membuat shallow correction, wave 4 akan buat deep correction. Saya tak buat macam tu. Tapi ada kalanya saya just tandakan. Bila kita membuat forecast macam ni, Elliott wave ni bagus apabila benda dah jadi. Kalau anda ikut orang lain buat Elliott wave, anda akan dapati tak berapa sama dengan saya. Betul tak? Siapa pernah belajar Elliott wave kat sini? Ya. Sebab diorang akan menggunakan rule of alternation dan diorang akan tandakan kepada flat. Masalahnya bila anda buat benda tu, anda bagus bila chart ni di belakang. Kita nak tahu apa jadi dekat sini. Saya tak peduli apa yang berlaku kat belakang. I don't care apa berlaku kat belakang. Sebab saya nak tahu kat sini, kat mana saya nak buy kalau dia up. Boleh tak lagi saya buy? Faham? Itu cara saya. Okay? And you will see more and more dalam Elliott wave chartis yang dah mula bertukar kepada the new Elliott wave punya cara ni. Ya? Yang itu adalah tahun 1930. Semasa R.N. Elliott buat Elliott wave, dia tak ada RSI. Dia tak ada momentum indicator. Jadi kita ada tool yang macam tu pada zaman ini, gunakan. Katalah kita ada wave 2 yang buat shallow macam ni. Kebiasaannya,
saya tak akan tandakan dia sebagai wave 2 dalam degree yang sama. Kalau dekat sini tak tinggi. Faham? Kalau sini tinggi, banyak, then saya tandakan 2. Sebab structure. Sebab structure dan momentum. Okey. Wave 4, jadi kebiasaannya, secara rule biasanya, yang ini biasanya tak tembus macam ni. Boleh saya pun? Dia boleh macam ni, tapi dia tak tembus bawah 2 yang ni. Momentum dia kurang. Boleh? Momentum dia kurang berbanding dengan yang belakang ni. Biasanya kita akan nampak, kita juga akan nampak dan boleh lukiskan trend line dekat sini. Bagus soalan-soalan ni. Jarang orang tanya macam ni. Boleh? Anda boleh lukis trend. Dan kenapa kita lukis trend line kat sini? Dan kalau anda nampak wave 5 ni, kenapa anda lukis trend line kat sini? Tool utama saya adalah trend line. Bagi siapa yang ikut webinar lama ni anda tahu. Tool utama saya trend line. Bila saya nampak cukup 5 lekuk, saya akan lukiskan trend line. Macam ni. Okey. Kenapa saya lukis benda ni? Sebab nak tahu bila correction, major correction yang sedang memperbetulkan, membuat correction untuk the whole move ini. Maksudnya, the whole move untuk gold ni bermula. Major correction. Major correction, dia akan tembus trend line dalam 3 wave untuk melekapkan satu price structure. Pada masa yang sama, dia akan tembus benda ni. Kalau dia tembus A ni bagus. Kalau dia tembus ini, naik ke atas, ini anda boleh short. Kalau dia tembus trend line ni, yang daripada sini, anda boleh short. Maksudnya, dia punya kejatuhan tu mempunyai momentum. Anda boleh cari peluang untuk short bila berlakunya 3 wave kat sini. Tiga wave kat sini. Untuk shorter time frame. Untuk shorter time frame yang dekat sini. Sekejap, Bang Syukur. Jangan screenshot dulu. Saya kena tambah sikit. Sini kena ada 5 wave. Sini kena ada 5 wave. Sini pun kena ada 5 lekuk. Maksudnya dia dalam bentuk, kalau kita zoom in, dia akan ada ini mempunyai sifat-sifat sama seperti yang ini tadi. Yang sini. Dalam time frame yang lebih kecil. Boleh? Kita terawal pula. Okey, tak payah cerita tu. Tapi soalan tu bagus saya pun. Okey. Ni untuk shorter time frame. Shorter time frame. Okey, dia kena tembus this trend line dan dia kena tembus this trend line. Maksudnya korektif tu bermula. Okey, sebelum kita ceritakan ini, saya nak ceritakan mengenai impulse with extension. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi 5 ni tak ada extend, tak ada ni. 5 ni tak ada divergence. Ni soalan Muadah tadi. Soalan siapa tadi? Muadah. Okey. 5 ni katalah kita tengok di sini di RSI dia membuat benda ni. Okey, daripada bawah ni kita nampak dia buat high. Okey, low. Ni paling tinggi. Okey, dia turun. Lepas tu dia buat high balik. Kalau ini berlaku. Hilang pula dia. Satu, 2, 3. Tak kisahlah dia tembus ke tak tembus, tak kisah.
3, 4. Dia break high sini. Okey, macam mana kita nak tandakan dia? Okey. Macam mana kita nak tandakan dia? Kalau berlaku macam tu, saya akan buat yang pertama, saya akan tengok kepada lower time frame. Dalam chart, dia tak cantik macam ni. Dalam chart kita tengok benda macam ni, betul tak? Dalam chart, ingat, katalah sini breakout macam ni. Dan kita akan tukarkan 3 kita kepada sini. Maksudnya, dia macam ni. Kalau sini 3, sini tadi adalah apa? Adalah tak tembus. Daripada 2 kepada 3 ni, kita akan ada 5 juga di time frame yang lebih kecil. Faham? Ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah 4 dan sini adalah 5. Nampak? Okey. Jadi dalam time frame yang lebih kecil, mungkin kita tengok dekat H4. Tengok di H4. Okey. Di H4, anda akan nampak benda tu berulang balik. RSI yang paling tinggi kita jauh sangat ni. Sebab tu kita kena tengok yang dia. Anda kena tengok RSI yang paling tinggi adalah dekat kawasan sini. Yang kita tandakan sebagai 3 ni. Nampak tak? Benda ni. Sini. Ni. RSI yang paling tinggi dalam kesemua daripada starting ni adalah tempat yang kita tandakan tu tadi. Boleh? Nampak tak? Ini saya main pilih je gold. Kebetulan bukan gold pula. Dia akan berulang-ulang benda tu. Nampak tak? Ini paling tinggi. Jadi 3 dalam time frame yang lebih rendah adalah dekat sini. Ini 3 dalam time frame yang lebih rendah. 3. Boleh? Untuk melekapkan 3 besar ni, ini 4. Ini tanda kita pada waktu ni. Ini 4. Dan sini 5. Untuk membentuk satu wave 3 ni. Faham? Dia berulang-ulang. Dan pergilah cat apa-apa pun dia akan cerita yang sama. Tak dapat. Nak kecilkan cat ni tak dapat. Nak max dia tak dapat. Okey. Ini 1, 2 tajam, 3, 4 dan 5. Nampak? Benda tu berulang-ulang. Anda pergilah. Saya tak tahu. Ini adalah apa yang R.N. Elliott jumpa. Tapi dia tak ada RSI ni semua. Dia menggunakan structure. Kita ada RSI dah zaman ni. Kita pakailah RSI. Faham? Kita pakailah RSI. Ni paling tinggi dalam yang ini. Itu tempat 3 kita. Anda tengoklah belakang-belakang dia tak ada yang lepas. Nampak? Kenapa saya tak tahu? Kalau tanya saya, anda kena tanya mendiang R.N. Elliott. Tapi dia akan ada momentum yang paling tinggi, yang ini juga. Iaitu yang ini tadi. Yang ini tadi. Kalau kita pergi time frame besar, yang ini. Ni dalam time frame besar tak nampak lah dia. Ini 3 kita. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 untuk membentuk 3. Maksudnya, dalam yang kecil ni, kita akan ada extension. 1, 2, 3. Bukan extension, ada 5 wave juga. Faham? Dah jawab NZD tadi. Faham? Sebab tu kita satu-satu. Bila tengok yang ni, daripada asas anda akan nampak kenapa. Bila anda pergi lower time frame, nampak kan? Boleh Bang Syukur? Jelas kan? Okey, setakat ni ada soalan tak? Saya tak rasa ada siapa-siapa akan tunjukkan benda macam ni kepada anda bila cerita pasal Elliott Wave. Tak ada. Dia orang akan cerita ini 1, ini 2, ini 3. Kita pun bengong. Kenapalah 3 je? 3 kita faham. Kenapa 4 tu kat situ? Kita pun pening kepala. Okay, minggu ni kita belajar chart je.
Minggu depan kita akan belajar pasal correction. Minggu ni kita kat sini je. Kita kat sini saja. Sebabnya kalau banyak sangat anda pening. Biar kita settle satu dulu. Simple benda dia. Anda tengok benda trending, anda buat yang saya tunjukkan tadi. Boleh? Cari 3, lepas tu anda pergi lower time frame. Satu-satu minggu ni yang pertama dulu kita belajar impulse. Ada soalan? Tak dapat saya nak buat webinar sejam. Memang tak mungkin. Akmal, nak buat sejam, Zul Razak kot nak buat sejam. Assalamualaikum pun dah sejam kan? Memang taklah sejam. Extend 3 jam. Tak apa, banyak sangat tak guna juga. Slowly, minggu depan kita akan topik lain, topik yang sama. Tahu, memang tak cukup sejam. Tapi banyak guna benda ni. Banyak guna kan? Kita nak tahu trend dia habis ke tak. Ingat, trend 5 wave. Trend 5 wave. Tahu, memang tak. Tapi menarik kan? Dah nampak sekarang. Basic is king. Yes. Tak payah buat apa. Jangan jadi gila macam saya. Mana ada orang tanda bagi tahu saya siapa dapat tunjuk chart dia macam ni kepada anda. Semua macam ni. Mana ada? Tak ada. Major correction untuk complete impulse tadi 50 to 61.8 Fibo retrace ke? Major correction untuk complete impulse. Okey. Maksudnya yang ini. Yang ini. Dia boleh pergi sampai sini. Sampai sini. Dia boleh pergi sampai sini. Dia boleh pergi sampai sini. Selagi dia tak tembus bawah ini. Sebab mungkin di time frame besar, ini 1. Ini 2. Jadi tak semestinya 50 to 61.8. Dia boleh pergi double bottom. Double bottom. Or dia boleh pergi sampai macam ni. Sampai macam ni. Selagi kalau kita tarik Fibo dia, dia tak lebih daripada terbalik. Fibo terbalik. Okey. Selagi dia tak tembus 1618 bawah ini. Dia tak tembus macam ni. I bet you tak pernah siapa-siapa tunjuk yang macam ni. Dia boleh pergi macam ni. Dan kita senang je nak tukar ini jadi A, B dan C. Ini A, B dan C dan kemudiannya menjadi flat. Dan kemudiannya menjadi flat. Benda ni pernah berlaku dalam S&P 500. Tak apa. Hari ni kita cerita pasal ni saja dulu. Kita cerita pasal impulse saja dulu. Fahamkan yang impulse ni, you are dah boleh lah. Dah boleh lah. Ni time frame apa ni? Oh silap, kita tukar time frame tadi. Okey. Flat. Itu flat. Ada soalan untuk impulse? Simple. Ini memberikan anda pemahaman trend dia dah habis ke tak. Kalau saya tanya semua sekarang, tak payah cerita fundamental. Kita tahu bank semua tengah turunkan rate. Ya, gold naik. Kita tahu inflation. Minggu depan kita ada, saya ikut fundamental. Anda boleh duduk dengan saya cerita fundamental. Boleh. Tak surrender. Tapi tak kata diri hebat. Tapi saya ikut. Kita ada minggu depan. Perhatian adalah kepada FOMC minute. Perhatian adalah kepada sama ada dia akan masih sebut ke tak pasal yield curve control. Kalau dia sebut pasal yield curve control, memastikan interest rate berada pada tahap yang rendah, gold terbang lagi. Kalau interest rate rendah, gold tak ada interest rate, duit jadi rendah. US dollar lemah. Sekarang kita boleh cerita. Tapi bila kita nak trade, anda nak ni naik lagi ke turun lagi?
Okey? Ingat benda-benda ni, tandakan wave 3, cari wave 3. Apabila anda melihat satu trend, dia akan ada 5 wave. Mana perginya? Okey. Oh, okey, ni dekat weekly. Okey? Simple? Nak tahu dia bertukar ke tak, dah habis ke tak, anda nampak divergence, dia break out trend line, sini pun break out, ada momentum ke bawah. Kalau dia break out, ni advance sikit lah. Kalau dia break out ini dan sini ada 5 wave, correction 3 wave, anda boleh short. Tapi untuk shorter term dalam intraday. Dalam intraday ataupun kalau ini weekly, breakout, itu short dalam time frame H4 pun. Kalau weekly ni breakout itu ke bawah, nampak 5 wave, 3, kita short. Betul? Sebab kalau tengok dekat H1, jauh benar ke bawahnya. Okey, saya tak nak peningkan kepala anda. Kita habiskan dekat sini dulu hari ni boleh tak? Saya tahu memang tak cukup. Bagi mereka yang dah tahu, bagi mereka yang dah ikut lama-lama ni, ini adalah benda baru kan. Ada yang juga yang ni tak tahu tak cukup. Sabar, sabar Ronald. Kita hari-hari pun cerita benda ni. Cuma kita balik kepada basic. Tahu. Bagi yang mereka yang baru ikut, dia bukan sampai, saya nak buat sampai jam 5, tapi ada sebabnya saya tak buat sampai jam 5. Hari ni kita ada special session untuk rakan-rakan account manager kita. Saya tak nak seksa dia orang sampai jam 5. Okey? Ada soalan? Ada soalan? Lima minit lagi, ya. Tanyalah soalan. Soalan daripada Mawadah tadi, kalau dia break out ke atas ni, ini wave 3. Simple? Maksudnya sini kita akan pecahkan dia. Pecahkan dia kepada berapa wave. Ingat, dia nak sampai wave 3 ni pun ada 5 wave. Maksudnya kalau dia extend, kalau dia break ke atas, kita ubah yang ni kepada 3, anda kena tengok ini akan jadi kecil. Ini akan jadi ini tak 4, ini akan jadi 1, 2, 3, 4. Dia tak, katalah dia tak break, 4 dan 5. Sampailah dia keluar. Kita extend. Ingat goal dulu. Bila dia naik kan. Kita kena extend 3 dia. Kita kena extend 3 dia. Dia break out trend line ni, ini 3. Nampak? Nampak tak dia break out trend line? Nampak tak dia break out trend line ni? Kalau anda lukis trend line kan? Boleh? Maksudnya dari 2 kepada 3 ni, sini akan ada sini kita punya 1. Okey, sini kita punya kalau 3 4 paling tinggi kat sini, ini 1. Sini 1. Ambil tinggi je. Jangan peduli pasal ni. Ambil apa yang anda nampak. Sebab anda tak peduli apa yang kat belakang. Saya nak tahu sini nak buy ke sell. Itu je. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? 1, 2, 3. Tak cukup lagi. 4 dan 5. Yes. Kalau katalah sini kan, tidak berlaku divergence. Ini kalau kita tengok di time frame kecil, kita dah tandakan 5 kan sini kan. Sebab kena ingat, ini pecahan dekat ni. Sini melakukan higher high, anda pergi dekat time frame kecil, anda akan nampak dia ada divergence. Nampak? Dia divergence. Daripada sini kepada sini. Ini divergence. Nampak tak? Dia ada divergence. Kalau dia break out atas lagi,
breakout atas ini ataupun dia cancel out kalau dia cancel out divergence, katalah dia berlaku macam ni, dia naik. Dia cancel divergence macam ni, dia naik kat sini tapi tak break atas ini. Tak break yang ini 5 kita extend. Maksudnya itu adalah extension dalam ni. 4 kepada 5 pun akan 1, 2, 3, 4, 5. Boleh Fikri? Boleh? Nampak tak penggunaan RSI dia? 3 pun, kalau dia break atas ni, then baru 3 ni extend. Kalau dia tak break yang ini, 3 dia tak extend. Faham? Yes, yang internal. Kalau tengok pada trend line number 4, breakout, tapi kenapa graf tadi menurun? Trend line untuk wave 4 yang ini. Yang ini. Table. Nombor 4 ini, putih. Trend line nombor 4. Trend line nombor 4. Yang ini, graf dia menurun. Iyalah. Graf dia menurun. Apa soalannya? Kenapa? Kalau tengok pada trend line nombor 4, trend line nombor 4, trend line nombor 4. Oh, tak apa. Correction nanti saya cerita. Next week kita akan cerita mengenai correction. Hari ini kita belajar pasal ni dahulu. Satu-satu. Nanti kita cerita pasal correction. Dalam ni, dalam ni, kalau saya tak nak banyak sangat hari ni. Hari ni anda nak tahu gold naik lagi ke tak? Kalau soalan saya. Dekat daily, gold naik lagi ke tak? Naik. Dah. Anda dah dapat benda tu. Simple? Okey? Boleh? Okey, trade apa anda nampak? Jangan trade apa anda tadi loss, aku gold ni aku buy, loss aku sell. Sell dia naik, sekarang ni aku buy balik. Jangan. Ini yang saya maksudkan trade apa yang anda nampak. Simple enough. Okey. Buat kepada yang lain-lain, kalau ada soalan, satu hari geram sangat nak tanya dalam grup Telegram tadi. Saya jawab. Saya jawab. Tanya soalan, lukis, jadi kita boleh berbincang. Dalam grup, orang tak tanya, saya nak membebel apa dalam tu. Saya membebel, pajak-pajak, orang senyap. Lepas tu tak ada orang jawab. Tanya soalan. Itulah guna ada grup. 3 pagi pun jawab. Orang tidur dia pergi mesej. Itu Fifi. Baru nak tidur, terus tak boleh tidur. Boleh? Okey, nota ni saya kongsikan dalam grup. Saya harap yang kita ada banyak. Don't worry. Tiap-tiap minggu kita cover satu. Kalau banyak sangat saya cover ni, takutnya meletup kepala. Hari ni hari Sabtu, market tak buka pun. Kan? Okey. Jadi kita slow bagi yang dekat XM ikut. Banyak kita nak cover ni. Okey, banyak. Sampailah kepada satu teknik. Boleh? Jadi ikut seperti biasa webinar kita. Hari ini very basic. Tapi saya harap itu menjawab soalan paling utama, trend. Anda dapat trend 50% of your setup dah terjawab. Betul tak? Dia nak naik ke turun? Minggu depan kita akan cerita mengenai correction dan extension. Okey? Boleh? Okey? Identify trend. You identify trend, you are okay. You halfway okay. Halfway okay. Yes. Ada ni. Jadi hujung minggu kita balik kepada amat basic yang macam ni. Amat basic. Yes. Correct. Yang pentingnya correction. Tak. Yang pentingnya impulsif dahulu. Kita tahu trend. Ada trend ke tak? Ada trend ke tak? Lepas tu anda pergi tengok kepada correction. Sebab correction tu untuk entry.
Kalau banyak sangat jam. Yes. Tahu nasib masa depan kita bersama, Fi. Kita boleh tahu nasib masa depan kita bila kita tahu trend. At least lah. Dan kita tahu bila kita salah. Okey, ada cahaya hari ni. Okey. Itu saja untuk petang ni. Itulah webinar terlalu lama kepala overheat. Okey, Guzmin. Bersama lagi pada Isnin. Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Ini adalah asas, benda-benda asas. Saya buat bersiri lah. Ikut bagi yang ikut webinar hari ini. Try ikut balik. Setiap Sabtu tak dapat ikut hari biasa. Ikut setiap Sabtu. Kita buat short and sweet. Sama macam saya. Okay, thank you Ronald. Selamat berhujung minggu. Terima kasih Jo. Syukur. 1 jam simple. Okay, thank you. Thank you Mas Syukur. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, wadah. Kita pergi simple macam ni. Habis-habis simple. Thank you. Thank you Chong. William. Syaful, terima kasih. Kepada tim XM, terima kasih. Atas. Aswa, thank you. Ain, thank you. Fazlin, thank you.